Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita akan teruskan pembelajaran di atas talian kita untuk subjek akhlak tahun 6. Okey, akhlak tahun 6 kita ada 7 mata pelajaran. Dan ini adalah subtopik terakhir kita, iaitu memelihara kehormatan diri. Okey, kita pergi kepada objektif pembelajaran. Kita ada 6 objektif pembelajaran. Maksudnya apa yang antum kena capai dalam subtopik ni. Okay, antum boleh baca kat situ. Okey, apa yang Ustazah nak ringkaskan di sini, ada 3 poin yang ada dalam tajuk memelihara kehormatan diri. Yang pertama adalah maksud dia. Yang kedua, langkah. Yang ketiga, hukum. Yang keempat adalah kesan. Okey, Ustazah ulang, ada 4 poin yang kita kena faham, yang kita kena hadam untuk tajuk ini, iaitu maksud, langkah, hukum dan kesan. Okey, kita pergi kepada unit seterusnya, iaitu maksud dia. Apa yang dimaksudkan dengan memelihara kehormatan diri? Okey, Ustazah nak antum tahu secara ringkas je. Pelihara kehormatan diri itu melibatkan lelaki dan perempuan, aulat dan banat. Bukan saja banat saja yang perlu jaga kehormatan diri. Malahan aulat pun perlu jaga kehormatan diri. Okey, insya-Allah. Dan kenapa kita kena jaga kehormatan diri? Sebab apa? Sebab kita duduk dalam satu dunia yang banyak sangat ujian. Maksudnya banyak sangat dugaan dalam pelbagai bentuk. Jadi kita kena jaga kehormatan diri dari dosa dan maksiat. Kat sini ada sabda Nabi. Rasulullah SAW bersabda, malu dan iman itu adalah teman seiring sejalan. Jika satu diangkat, nescaya terangkatlah yang satu lagi. Diriwayatkan oleh Muslim. Nak kata iman dan malu itu seiring. Jadi bila bertambahnya iman, adalah rasa malu tu. Bila berkurangnya iman, kita kena upgrade amal kita supaya kita boleh ada rasa malu tu. Bila malu tu tak ada, sayang. Sebab kita akan rasa macam sesuka hati je nak buat apa kita suka kan. Tapi ingatlah, iman manusia itu memang dah ditetapkan Allah, boleh berkurang dan boleh bertambah. Jadi tugas kita adalah sentiasa tambah baik kualiti amal kita, sentiasa beribadah. Sebab kita tak tahu kan sebaik-baik amalan tu yang mana. Jadi kita kena selalu buat amal kebaikan. Okey, poin dia kat situ, iman dan malu. Okey, seterusnya subtopik yang kedua. Yang pertama tadi maksud dia, yang kedua langkah. Kat sini Ustazah ceritakan secara ringkas. Kita ada 2 langkah nak menjaga kesucian diri. Yang pertama, suci daripada tabarus jahiliah. Kecintaan untuk menunjuk-nunjuk kecantikan dan perhiasan diri. Contoh, kat sini ada 2 kosakata yang antum kena faham. Kosakata pertama tabaruj, kosakata kedua jahiliah. Tabaruj tu menunjuk-nunjuk, yang tak baik lah maksudnya. Yang kedua jahiliah. Jahiliah tu perkara yang tak baik. Tunjuk sesuatu yang tak baik. Contohnya apa? Menunjuk kan? Menunjukkan perhiasan, menunjukkan kecantikan, menunjukkan kemewahan. Kat sini ada contoh bersolek kan, yang terlalu bersolek tu kita faham. Kalau tabarruj yang bersolek tu macam mana? Terlalu merah, terlalu orange, ataupun terlalu apa? Tebal solekannya. Okey. Menghias rambut atau mendandan rambut. Kalau aulat mungkin terlalu berfashion rambut lah. Ataupun sebenarnya fashion yang tak sesuai pun yang kita buat kan. Okey, contoh seterusnya adalah memakai bau-bauan. Okey, sabda Nabi kata, tengok dalam kotak kuning, sabda Rasulullah SAW. Maksud dia, mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan, kemudian dia keluar dan lalu di hadapan kaum lelaki ajnabi dengan harapan mereka tercium bau harumnya, maka dia adalah perempuan yang berzina
dan setiap mata yang memandang itu berzina. Rasulullah nak pesan dekat sini, memakai bau-bau adalah salah satu tarikan yang kalau kita tak tahu cara boleh pakai sebenarnya, tapi ada cara dia lah yang sesuai, berpada-pada. Kita pun boleh pilih bau yang kuat ke bau yang tidak terlalu kuat ke. Sebenarnya kita tahu benda tu, tapi kalau kita tak jelas, kita boleh tanya kepada ibu dan ayah atau orang yang lebih mahir. Okey, langkah yang kedua adalah suci daripada pendedahan aurat. Maksudnya tidak menedahkan aurat. Okey, tidak menedahkan aurat ni ada 3 isi penting. Yang pertama, mesti pakai pakaian menutup aurat. Tak mahal pun tak apa. Yang kedua, Islam dah tetapkan beberapa prinsip berpakaian. Apa dia? Yang pertama, cara-cara berpakaian. Yang kedua, batas-batas pergaulan. Yang ketiga, adab-adab melihat. Dan yang keempat, adab bermuamalah. Okey, kosakata ketiga yang antum kena tahu adalah bermuamalah. Bermuamalah kat sini berurusan antara lelaki dan perempuan. Islam itu syumul, semua benda, semua aspek ada peraturan. Jadi dari aspek muamalah, berurusan, Islam membenarkan perkara itu ada syarat. 2 syarat. Yang pertama, tidak secara langsung atau tidak berdepan. Mesti alihkan pandangan. Tidak terlalu rapat. Okey, yang kedua, dibolehkan bersentuhan dalam keadaan yang memaksa, iaitu darurat. Contohnya di hospital, ataupun bila ada berlaku kemalangan di tepi jalan yang memerlukan lelaki dan perempuan tu dibantu, walaupun kita tak kenal dia tapi kita nak bantu, boleh. Itu dibolehkan. Okey. Subtopik yang ketiga. Tadi yang pertama maksud, yang kedua langkah, yang ketiga hukum. Mudah saja, bila kita tak ikut apa yang Allah suruh, bila kita tak ikut apa yang Nabi anjurkan, hukumnya adalah berdosa. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, perempuan yang berpakaian tetapi telanjang itu condong kepada maksiat dan menarik orang lain untuk melakukan maksiat. Mereka ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baunya. Tengok dalam kotak kuning tu betapa kita perlu menjaga aurat, tidak menedahkan aurat, menjaga kehormatan diri. Okey, subtopik keempat, antum kena ingat kesannya ada 2. Satu kesan positif, kesan negatif. Dan kesan ini ada terbagi juga kepada 3. Diri, masyarakat, negara. Diri, masyarakat dan negara. Okey, kesan yang baik pada diri kalau kita menutup aurat, kita menjaga kehormatan diri. Apa yang pertama? Menunjukkan syumul ibadah kita. Maksudnya kita ikut Islam ni secara keseluruhan. Taklah makan je kita baca doa. Tak adalah tidak memilih-milih ibadah lah. Maksudnya kita dari aspek pemakaian pun kita mengikut apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Seterusnya, apa kesan pada diri adalah memberi ketenangan. Sudah semestinya kalau kita rasa selesa dengan apa yang kita pakai, kita tak rasa terancam, kita akan rasa tenang. Okey, yang ketiga, tidak dipandang, tidak difitnah. Okey, tidak difitnah oleh orang. Menjauhkan diri daripada sebarang fitnah. Okey, apa yang Ustazah tekankan kat sini sangat penting untuk kita menjaga cara pemakaian. Sebab apa orang kata first expression kan? First impression, Okey, apa yang orang lihat kita, macam itulah kita kan. Jadi bila mana kita ke mana-mana dan orang tahu sebenarnya kita ini menutup aurat, bila mana ada orang, kita tak tahu kan, ada orang nak dengki kita ataupun orang buat cerita-cerita fitnah perkara yang tak baik tu kan. Tapi bila orang yang kenal kita tahu, taklah, dia tak macam ni lah. Jadi cara pemakaian tu boleh menjadi salah satu bukti yang kita tidak melakukan perkara yang tidak baik itu. Okey, firman Allah, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasnaun. Maksudnya, katakanlah kepada lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Sangat penting untuk kita menjaga adab. Ada perhiasan yang kita tak perlu tunjukkan. Penting untuk lelaki dan perempuan itu menjaga kemaluannya, menjaga pandangannya. Okey, seterusnya kesan positif kepada
masyarakat. Okey, ada dua kesan. Yang pertama, masyarakat dijauhi daripada fitnah dan seterusnya. Yang kedua, masyarakat yang berakhlak mulia. Kalau semua orang menutup aurat, semua orang mengikut syariat, hasilnya masyarakat semua berakhlak mulia. Dan kesan kepada negara, kat situ kita tengok negara akan aman, maju, membangun dan disegani di peringkat antarabangsa. Kalau semua orang satu negara kita, seluruh negeri, seluruh negara, semua orang mengikut peraturan Islam, insya-Allah kita akan dipandang tinggi oleh masyarakat antarabangsa. Okey, kesan negatif juga ada 3 kepada diri, masyarakat dan negara. Kesan negatif, kesan yang tak baik bila tak menutup aurat. Yang pertama pada diri, berdosa. Yang kedua, menjadi tumpuan orang lain. Sangat tak bagus bila kita menjadi tumpuan perkara tidak baik. Okey, seterusnya kesan kepada masyarakat. Tidak berakhlak. Lahirlah masyarakat yang tidak berakhlak. Kalau tak berakhlak, lahirlah masyarakat yang tidak tenteram. Seterusnya, kaum wanita akan terancam kehormatannya. Maksudnya kalau kita duduk dalam keadaan yang huru-hara, yang semua orang melakukan gejala negatif ataupun tidak mematuhi apa yang telah disyariatkan, kita memang tak selesa kan. Susah kita nak mengamalkan rutin seharian kita. Okey, yang terakhir sekali, kesan negatif pada negara. Pembangunan negara akan terjejas disebabkan keadaan yang huru-hara tentulah. Pembangunan negara akan terjejas. Yang kedua, mudah budaya asing nak masuk ke dalam. Orang luar pun tahu, nampak, boleh tengok kan, kalau negara kita ni macam tak terkawal je kan, semua orang buat benda tak baik je. Sangat mudah orang untuk masukkan budaya asing yang tak baik, yang tak sihat untuk negara kita. Okey, Ustazah nak review semula. Ada 4 poin penting dalam tajuk memelihara kehormatan diri. Yang pertama, maksud. Yang kedua, kita kena tahu langkah-langkah mengatasi. Yang ketiga, hukum. Dan keempat, kesan kepada diri, masyarakat dan negara. Setakat itu dulu. Wallahu a'lam bishawab.